Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang sedang melihat live saya pada hari ini, insya-Allah bersama dengan saya semula Ustazah Nur Fatihah dalam rancangan Kisah-Kisah Al-Quran. Pada episod kali ini, sama-sama kita akan kupaskan, kita akan sama-sama timba ilmu pengetahuan tentang kisah-kisah para rasul yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, Allah jentik hati kita untuk kita sama-sama berkumpul dalam satu majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ini pasti akan dinaungi oleh para malaikat, pasti akan didoakan oleh para malaikat, insya-Allah. Kerana apa? Kita berkumpul dalam majlis ilmu hanyalah semata-mata untuk lebih menjadi lebih orang, menjadi seorang yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan juga, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kan kita bangun daripada tidur, banyak sangat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat mata untuk kita melihat, nikmat bulu mata untuk menghalang daripada habuk masuk mata kan. Nikmat tangan kita nak tulis, nikmat kaki kita nak berjalan, nikmat tangan kita nak makan, nikmat kita mampu untuk bernafas, dan juga nikmat yang paling besar sekali tuan-tuan dan puan-puan, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita dilahirkan, hari ini kita masih lagi menjadi orang Islam. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini saya akan bawakan satu kisah tentang pada episod yang ke-6 pada kali ini saya akan bawakan, iaitu kisah takjub. Kisah takjub unta Nabi Saleh alaihi salam. Apakah azab yang diberikan kepada kaum Nabi Saleh? Apakah kenapa mereka diazab sedemikian? Mari sama-sama kita kupas, sama-sama kita telusuri ilmu pengetahuan ini, insya-Allah. Moga-moga dengan kisah ini memberikan kita pengajaran untuk menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Saleh alaihi salam ini Allah utuskan kepada kaum Samud. Nama kaum ni kaum Samud. Kaum Samud ni tuan-tuan, rakan-rakan yang sedang melihat ni, kaum Samud ni Allah berikan banyak sangat, terlalu banyak sangat kelebihan, keistimewaan kepada kaum Samud. Antaranya kaum Samud ni diberikan, Allah rata-ratanya kaum Samud ni Allah berikan tubuh badan fizikal yang sangat besar, yang sangat tinggi, yang sangat gagah, yang sangat perkasa. Inilah ciri-ciri fizikal kaum Samud. Dan juga Allah berikan kepada mereka satu kelebihan, yang mana rata-rata kaum Samud ni sangat mahir dalam seni pertukangan. Seni bina rumah ni dia sangat mahir. Kaum Samud ni sangat mahir. Yang mana kaum Samud ini tinggal di dalam bukit-bukit, yang mana bukit-bukit itu mereka pahatkan, jadikan sebuah rumah. Daripada bukit tu mereka pahat bukit-bukit tu untuk jadikan sebuah rumah, ataupun dijadikan sebuah tempat pemujaan dan juga sebagainya. Nak kata tangan orang kaum Samud ni sangat berseni Allah kurniakan. Allah rakamkan kelebihan ini dalam surah Asy-Syu'ara kan, ayat yang ke-149 sehingga 150. Allah firman, maksudnya, dan kamu pahat dengan terampil sebahagian gunung ganang untuk dijadikan rumah, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Inilah kata-kata Nabi Saleh alaihi salam kepada kaumnya. Dan Allah kurniakan juga kepada kaum Samud ini tanah yang tempat yang mereka duduki itu sangat subur. Kalau
kalau dia orang tanam buah ke kan, tanam sayur ke, pasti insya-Allah akan berjadi. Kerana apa? Tanah yang mereka duduki ini sangat-sangat subur. Allah kurniakan kepada mereka. Sebab itulah Nabi Soleh kata kepada kaumnya, kan, Allah dah bagi kamu fizikal yang besar, fizikal yang tinggi, kuat, gagah perkasa. Allah dah bagi kamu mahir dan seni pertukangan. Allah dah bagi kamu tanah yang subur. Maka apa yang aku nak? Kamu taatlah kepada Allah dan kamu taatlah kepadaku. Itulah ajaran ataupun ajakan Nabi Saleh alaihi salam kepada kaum Samud. Tuan-tuan dan puan-puan, tak henti tuan-tuan, tak henti Nabi Saleh ni ajak kaum dia beriman kepada Allah siang dan malam, bersungguh-sungguh. Tapi inilah lumrah para rasul dan juga para nabi. Bila mana mereka ajak, sudah pasti ada golongan yang tidak beriman kepada ajakan mereka, kepada ajaran mereka. Malah kaum Samud kata kepada Nabi Saleh alaihi salam bahawa Nabi Saleh ni gila, Nabi Saleh ni tukang sihir, Nabi Saleh ni kaki penipu. Inilah kata-kata kaum Samud. Sedangkan Nabi Saleh alaihi salam ini sudah diketahui umum. Nabi Saleh ni merupakan seorang yang pribadinya sangat mulia, datang daripada keluarga yang terhormat, datang daripada keluarga yang disegani. Tetapi apabila diangkat sahaja menjadi seorang rasul, kaum Samud ni seolah-olah lupa, seolah-olah mereka ini buta, ataupun mereka ini tak ingat yang bahawa Nabi Saleh ini merupakan seorang pribadi yang sangat mulia. Kerana apa? Kerana mereka ego. Mereka tak nak dengar ajaran Nabi Saleh. Mereka tak nak ikut ajakan Nabi Saleh dan mereka ego, tak nak tinggal sembahan berhala yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Auzubillah min zalik. Allah rakamkan ejekan mereka ini dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-154 sehingga 155. Allah kata, Allah firman dalam surah tu, sungguh, ni kaum dia kata kepada Nabi Saleh, sungguh engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir. Maka datangkanlah suatu mukjizat jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Mereka cabar Nabi Saleh tuan-tuan. Mereka cabar, kalau kau ni betul rasul, kalau kau ni betul orang yang betul, maka kau datangkan satu benda yang manusia tak boleh nak buat. Kalau kau datangkan benda tu ataupun kelebihan tu, maka kami ni akan beriman kepada engkau. Misalnya macam itulah perbualannya. Kan? Kalau kau datangkan satu mukjizat, satu kelebihan, kami akan ikut ajaran kau. Kami akan taat pada engkau. Maka tuan-tuan, bila mana kaum Nabi Saleh ni, kaum Samud ni dah cabar Nabi Saleh seperti itu, maka Nabi Saleh kata kepada kaum dia, wahai kaumku, bukti apa lagi yang kamu mahukan daripadaku? Nabi Saleh tanya kepada kaum dia, wahai kaumku, bukti apa lagi yang kamu nak daripada aku untuk aku ni buktikan yang memang aku ni pembawa risalah kebenaran. Maka kaum Samud ni, tuan-tuan, rakan-rakan, kaum Samud ni dia suka kan, dia suka pahat rumah, dia suka bina rumah, dia suka batu-batu. Maka mereka ini terpandang kepada sebuah batu yang besar. Maka mereka kata kepada Nabi Saleh, wahai Saleh, aku nak kau keluarkan daripada batu itu seekor unta betina. Seekor unta betina yang besar, yang gemuk, lagi bunting. Kau keluarkan daripada batu tu. Sudah pasti tuan-tuan, sudah pasti takkan mampu manusia biasa nak lakukan, nak keluarkan unta yang besar daripada celah-celah batu. Memang takkan mampulah kan. Maka Nabi Saleh alaihi salam ni kan, dia nak buktikan risalah kebenaran yang dibawa. Maka Nabi Saleh pun berdoalah bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berdoa bersungguh-sungguh dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka keluarlah, bergoncanglah batu-batu itu dan keluarlah seekor unta betina tepat sebiji apa yang diminta oleh kaum Samud, iaitu seekor unta betina yang lagi gemuk, lagi besar, lagi padat isi kan. Lepas tu lagi bunting, sebiji tepat mengikut ciri-ciri yang dikehendaki oleh kaum Samud. Maka apa tuan-tuan? Maka tergamamlah semua orang. Terkejut, tergamamlah kaum dia yang tengok peristiwa tu tadi.
Kan, mana mungkin seorang manusia biasa boleh bawa keluar unta daripada batu-batu, daripada celah batu. Maka tergamamlah kaum Samud yang melihat peristiwa tersebut, kan. Dan ada sebilangan daripada kaum Samud yang beriman apabila melihat peristiwa itu. Sebab peristiwa itu mereka beriman kepada Allah dan juga Nabi Saleh alaihi salam. Tetapi ada juga mukjizat yang ditonjolkan itu tidak mampu melenturkan hati mereka, tidak mampu melembutkan hati mereka. Bahkan mereka ini terus-menerus mengatakan Nabi Saleh alaihi salam merupakan seorang tukang sihir. Mereka ini terus-menerus mengatakan Nabi Saleh alaihi salam ini pembohong, tukang sihir. Mukjizat itu tidak mampu melembutkan hati orang yang tidak beriman dengan ajaran Nabi Saleh alaihi salam. Maka apabila dah keluar unta betina tu tadi, kan, maka Nabi Saleh alaihi salam ni pesan kepada kaum Samud, wahai kaumku, janganlah engkau mencederakan, janganlah engkau menyakiti unta ini, janganlah kau buat jahat unta ini. Bahkan apatah lagi kalau kau nak bunuh unta ni, jangan sesekali. Jangan kau bunuh, jangan kau pancung kepala unta, jangan kau menyakiti unta ini. Kerana apa? Jika engkau berbuat sedemikian, maka sudah pasti azab Allah akan menanti kamu semua. Inilah peringatan Nabi Saleh alaihi salam kepada kaum Samud. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bila kita ni dah benci seseorang, kan, jadi apa sahaja yang berkaitan dengan orang tersebut, maka kita pasti sudah benci. Sebab kita benci orang tu, maka apa sahaja yang berkaitan dengan orang tu kita akan benci juga. Jadi inilah yang berlaku kepada kaum Samud. Kaum Samud yang tidak beriman, walaupun dah tengok peristiwa tu tadi, kan, mereka kata Nabi Saleh ni sudah pasti kau ni tukang sihir je sebenarnya, kan. Macam tu. Maka yang tak beriman tu tadi, mereka rancang nak bunuh unta Nabi Saleh alaihi salam. Maka pada suatu hari bila strategi dah dibuat, kan, bila mana unta Nabi Saleh tu sedang minum, dia katakan sedang minum, maka sebahagian daripada orang-orang yang tak suka Nabi Saleh ni, dia bunuh sebunuh-bunuhnya unta tersebut, menyakiti unta tersebut. Maka bersorak gembiralah, soraklah seronok sangat, kan, unta Nabi Saleh ni mati. Sebab apa? Sebab perkara tersebut akan menyakiti Nabi Saleh. Maka mereka ini seronok unta Nabi Saleh mati. Dan peristiwa pembunuhan unta ini tersebar dalam kaum Samud. Maka tersebarlah juga kepada Nabi Saleh alaihi salam. Bila Nabi Saleh tahu yang unta dia ni mati, maka Nabi Saleh kata kepada kaum Samud, berseronoklah kamu selama 3 hari. Berseronoklah kamu selama 3 hari, kerana selepas 3 hari pasti azab Allah akan menanti kalian semua. Itulah janji Nabi Saleh kepada kaumnya. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang sedang melihat live saya sekarang ini, kenapa 3 hari? Dikatakan seboleh-bolehnya Nabi Saleh alaihi salam ini, kalau boleh, dia nak kaum dia ni, kan, sempat bertaubat, sempat beriman kepada Allah, memberi peluang untuk kaum dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa tempoh 3 hari ni. Kejadian ini Allah ceritakan, Allah firman dalam surah Hud ayat yang ke-65. Allah kata, maka Saleh berkata, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Seronoklah kamu 3 hari. Lepas 3 hari ni rasakan azab. Macam itulah, kan, bahasanya. Maka pada azab yang dijanjikan itu, pada hari yang pertama, bila mana kaum Samud ni bangun daripada tidur, muka mereka jadi kuning. Muka mereka jadi kuning, sekuning-kuningnya. Tuan-tuan, pada hari pertama wajah mereka jadi warna kuning. Itulah azab yang Allah berikan kepada mereka. Pada hari yang kedua, selepas pembunuhan unta tersebut,
Muka mereka menjadi merah semerah-merahnya. Kerana apa? Kerana takut akan azab yang akan menanti. Hari pertama jadi warna kuning, hari kedua jadi warna merah semerah-merahnya, dan hari yang ketiga wajah mereka menjadi hitam, sehitam-hitam legap, segelap-gelapnya. Itulah balasan Allah kepada mereka. Dan akan tetapi tuan-tuan dan puan-puan, dalam tempoh 3 hari ni, kan, dengan muka jadi warna kuning, merah, lepas tu jadi warna hitam pula. Tetapi masih kaum Samud ni masih ada hati. Dalam masa 3 hari ni ada hati lagi nak bunuh. Hari tu diorang dah bunuh unta Nabi Saleh AS. Sekarang mereka nak bunuh pula Nabi Saleh AS itu sendiri. Sedangkan mereka ini sedang diazab. Dalam masa 3 hari ni mereka ini sedang diazab. Dalam sedang diazab tu, mereka masih lagi ada hati nak bunuh Nabi Saleh AS. Maka pergilah sebahagian orang yang tidak beriman dengan Nabi Saleh, kan, pergi menuju untuk mengepung Nabi Saleh AS. Bila mana berkobar-kobar ni, semangat nak bunuh Nabi Saleh AS, pergi menuju kepada Nabi Saleh dan mengepung Nabi Saleh. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kan, itulah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha menjaga, yang maha kuat, yang maha berkuasa, yang maha agung. Beginilah Allah Subhanahu Wa Taala nak jaga Nabi Saleh. Allah hantarkan batu-batu yang lagi besar, lagi keras, menghempak orang-orang yang nak bunuh Nabi Saleh AS ini. Batu-batu tu tak tahu datangnya daripada arah mana, tapi batu-batu tersebut sangat besar, sangat kuat, menghempak manusia-manusia, golongan-golongan yang nak bunuh Nabi Saleh AS. Dikatakan mereka inilah antara kaum Samud yang terawal yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Kemudian dalam tempoh 3 hari ini juga, kan, muka mereka bertukar, kan, warna kuning lah, merah lah, hitam lah, kan. Dan tempoh 3 hari ini juga Nabi Saleh AS tak henti-henti, tuan-tuan, tak henti-henti berdakwah kepada mereka. Wahai kaumku, sempat lagi ni nak bertaubat, kan, azab Allah akan menanti. Sempat lagi kamu nak bertaubat, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sempat lagi wahai kaumku. Begitulah misalnya dialog Nabi Saleh AS bersama kaum Samud. Tetapi bila hati dah keras ni, tuan-tuan, dia tak lut. Dia memang tak nak buka kepada kebenaran. Maka bila mana Nabi Saleh tahu azab Allah akan menanti, maka Nabi Saleh AS bersama kaumnya yang beriman, kan ada pengikutnya beriman tadi, bila mana unta tu keluar daripada batu, ada yang terus beriman kepada Nabi Saleh, kerana mereka yakin pasti itu adalah mukjizat, itu bukan sihir ataupun sebagainya. Maka Nabi Saleh dan kaumnya yang beriman keluar meninggalkan bumi kaum Samud, meninggalkan penduduk kaum Samud beredar daripada kampung tersebut. Maka ketika inilah, tuan-tuan dan puan-puan, Allah hantarkan satu halilintar, satu suara yang sangat gerun, sangat kuat, yang maha dahsyat, menggerunkan, menggeturkan hati kesemua orang-orang yang tak beriman dalam perkampungan kaum Samud tersebut. Allah hantar kilat, petir, Allah hantar bumi bergoncang segoncang-goncangnya kepada kaum Samud yang tidak beriman. Kesemuanya mati dalam keadaan kekufuran, dalam keadaan hina dina, dalam keadaan Allah tidak meredai mereka. Kesemuanya mati, tidak seorang pun, tak ada yang terkecuali. Tak ada seorang pun yang hidup dalam peristiwa tu tadi. Kesemuanya mati dipanah petir oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kaum Samud. Maka inilah, tuan-tuan dan puan-puan, antara pengajaran, kan, yang boleh kita dapati daripada kisah Nabi Saleh AS ini, kan, bila mana ada orang yang membawa kebenaran kepada kita, membawa cahaya, risalah kebenaran, petunjuk kepada kita. Cubalah kita buka hati kita kepada petunjuk tersebut, kepada kebenaran tersebut.
Boleh jadi disebabkan kebenaran itulah, boleh jadi asbab nasihat itulah kita ini berubah menjadi orang yang lebih baik, berubah menjadi orang yang lebih bertakwa. Kerana apa? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan kita sama-sama nak masuk syurga kan. Jadi sama-samalah kita saling mengingati, saling berbuat baik terhadap satu antara sesama lain. InsyaAllah, moga-moga daripada kisah Nabi Saleh ini menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya. InsyaAllah, bersama dengan saya lagi pada episod akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.